Saban kemeh juga membongkok bagi mengamati akan jejak kijang yang berbekas pada lumpur yang berbecak di denai tersebut. Dia pun mengangguk-anggukkan kepalanya tanda berpuas hati setelah menemui jejak berkenaan. Setidak-tidaknya dia boleh menyimpan harapan bahawa kijang tersebut tidak akan dapat lari ke mana lagi. Tu, kejutkan ayah kau. Bisik Ulung Sali sambil tersenyum lebar. Tangannya tidak lepas menyuluh denai berbecak yang keruh berkat daripada bekas ditempuhi kijang itu. Cepat-cepat pula Saban Kemen memegang bahu bapa mertuanya sambil menggoncang-goncang kuat. Pak Tua Mahat pun terkuap-kuap lantas menggenggam penumbuknya lalu terus disumbatkan ke dalam mulutnya. Dah ada denainya, bisik Saban Kemen. Aku tahu. Beritahu Pak Tua Mahat sambil terkuap-kuap lagi. Kita ikut denai ni. Denai ni ke? Soal Ulung Sali yang masih membongkok-bongkok menyuluh akan kesan jejak kijang yang berbekas di dalam becak yang berlumpur itu. Tak payah, sahut Pak Tua Mahat. Kita tunggu dekat situ. Dia menunding pula ke arah kawasan lapang di bawah pokok besar yang berbanir itu. Ulung Sali dan Saban Kemen pun tidak membantah apa. Mereka menurut sahaja apa yang disuruh oleh Pak Tua Mahat. Mereka tahu orang tua itu lebih mahir kalau melihat jejak berbekas di denai. Sama ada mahu mengikut jejak tersebut atau tidak hanya terpulang kepada keputusan Pak Tua Mahat sendiri. Memang Ulung Sali sendiri mengakui akan kemahiran Pak Tua Mahat apabila berburu di hutan. Kalau menepuk daun palas, Pak Tua Mahat tahu bila pelanduk yang akan datang bertandak. Beberapa ekor pelanduk akan datang menyerbu sebaik sahaja mendengar daun palas ditepuk pada busur. Semua pedoman Pak Tua Mahat memang tidak pernah mengecewakan mereka. Sudah beberapa kali Ulung Sali camkan pedoman yang diberi oleh Pak Tua Mahat. Semuanya tidak pernah meleset. Kalau dia kata mesti diikut jejak pada denai, tentulah rusa atau kijang itu sudah tidak jauh dari situ. Pak Tua Mahat akan mengendap seorang diri ke hadapan. Tapak kakinya yang terpijak ranting kering pun tidak akan mengeluarkan bunyi berderap. Binatang buruannya tidak akan dapat menyangka yang Pak Tua Mahat sedang mengendapnya dengan senapan berlaras dua tergenggam di tangan. Bila Pak Tua Mahat sudah memberi tahu tidak perlu dijejak, cukuplah sahaja menunggu di tempat denai yang ditemui itu. Selalunya, tidak lama selepas mereka menunggu, sudah tentu binatang buruan itu akan terjongol terlangah-langah. Pak Tua Mahat juga sudah dapat mengagak sama ada binatang buruan itu sudah semakin hampir menjengah ataupun masih lagi jauh dari kedudukan mereka. Kemahiran Pak Tua Mahat ini memang benar-benar mengagumkan Ulung Sali. Tetapi dia juga tahu yang Pak Tua Mahat memang pantang sangat kalau saya ikut turut sama mengikutnya berburu ke hutan. Dah sampai dia, Abang Mahat? Tanya Ulung Sali yang tidak sabar lagi tu. Kejap lagi agaknya, sahut Pak Tua Mahat sambil mendehem-dehem. Selalunya tak lama kalau ditunggu. Keluh Saban Kemen yang berdebar-debar menanti dengan penuh harapan itu. Jauh di lipatan hatinya, dia sudah berdoa agar kijang tersebut datang menjengah juga. Sudah lama juga dia tidak menikmati daging kijang hasil buruan bersama dengan bapa mertuanya. Hei, tak sabar-sabar kau ni, kata Pak Tua Mahat sambil tersengih-sengih seakan menyindir menantunya. Orang punya kenalah tunggu sampai tuannya lepaskan dari gembala, jelasnya mengingatkan Saban Kemen. Saban Kemen terdiam. Memang dia tidak bermaksud terlalu gopoh mahu melihat kijang buruan itu. Dia hanya sekadar mengingatkan kebiasaannya bila mengikut bapa mertuanya berburu. Memang tidak perlu menunggu lama setelah tersua denai yang dilalui oleh binatang buruan berkenaan. Binatang berkenaan akan berpatah balik semula ke belakang sebaik sahaja telah tercium bau Pak Tua Mahat. Ia seolah-olah menyerahkan dirinya sahaja kepada orang tua itu. Sudah lebih setengah jam mereka bertiga menunggu di dalam gelap malam itu. Tetapi tidak ada tanda-tanda kijang yang diharapkan itu akan menjengah ke denai. Pak Tua Mahat mengeluh perlahan setelah melekapkan telinganya ke tanah beberapa kali. Kemudian dia pun bangun lalu memangkas beberapa anak-anak kayu sebesar ibu jari dan dikerat-keratnya panjang sejengkal sebanyak 7 batang.
Anak kayu tersebut kemudian dibelahnya had 3 suku sahaja, lantas dicancangnya ke tanah dengan keadaan yang terkangkang. Dia pun mengatur anak kayu tercancang itu berbaris lurus dengan jarak 1 hasta antara satu cancang dengan cancang yang lain. Saban Kemeh dan Ulung Sali hanya memerhatikan saja Pak Tua Mahat menjentik-jentik ke 7 cancang kayu tersebut. Bersiap sekarang, kata Pak Tua Mahat perlahan, tapi terus juga menjentik-jentik. Dia kelihatan tersenyum puas sambil menghela nafas yang panjang. Di dalam kegelapan malam di tengah hutan itu, hanya bunyi ngiang-ngiang sahaja yang melangsing. Di samping hembusan angin sepoi-sepoi yang menderu memukul pucuk-pucuk kayu yang tinggi. Sekali-sekala, dengkung katak juga bersaut-sautan di bawah gaung selepas hujan berhenti reda. Tetapi dengkung katak yang sayup-sayup di bawah gaung itu tenggelam juga oleh kelangsingan bunyi ngiang-ngiang yang berbunyi di segenap penjuru hutan itu. Siap, Sali. Saban. Dalam kelangsingan ngiang-ngiang itulah, Pak Tua Mahat berhenti menjentik kayu yang tercancang di tanah. Dia mula meraba-raba senapangnya, kemudian mengalahkan muncung senapang ke arah denai yang mereka temui tadi. Hanya dalam beberapa minit sahaja, mereka terdengar bunyi becak di denai bercepau-cepau dilalui binatang. Mereka dapat mengagak tentulah Kijang yang ditunggu sudah terlangah-langah datang setelah diseru oleh Pak Tua Mahat melalui kayu tercancang yang dijentik-jentiknya itu. Kalau Kijang berkenaan bersembunyi di sebalik 7 bukit pun, pasti ia akan datang juga bila sudah diseru oleh Pak Tua Mahat. Tidak ada seekor Kijang pun yang akan dapat bertahan kalau baunya sudah dapat dicium oleh orang tua itu. Mereka bertiga nampak 2 biji mata kehijau-hijauan mara di celah-celah semak yang berdenai. Memang itulah mata Kijang yang mereka nanti-nantikan sejak lebih setengah jam tadi. Ketika Ulung Sali dan Saban Kemeh masih lagi berdebar-debar dengan kemunculan 2 mata yang kehijauan itu, dentuman senapang Pak Tua Mahat pun menggegarkan kegelapan malam yang hanya disulami oleh bunyi ngiang-ngiang yang melangsing itu. Rengekan memanjang pun kedengaran di celah-celah semak sambil 2 biji mata kehijauan itu terpelanting ke situ. Dah, cepat tengok, perintah Pak Tua Mahat sambil berdiri tegak. Dia merasa bangga kerana dapat melepaskan tembakan tepat mengenai sasarannya. Dah, cepat, katanya lagi bagaikan mendesak. Ulung Sali dan Saban Kemeh pun serentak melompat sambil memasang lampu picit lalu menyuluh ke arah semak-semak yang terdengar bunyi rengekan memanjang itu. Lampu suluh yang bersambung ubat 6 di tangan Ulung Sali itu pun terang benderang menyilau sebentuk punggung hitam yang tertongging di balik semak itu. Saya akan betulkan balik ayat ni, saya ulang balik ya. Lampu suluh yang bersambung ubat 6. Okey, kalau yang mana yang tak tahu, lampu suluh tu, bateri ni tu bersambung 6 biji. Okey, di tangan Ulung Sali itu pun terang benderang menyilau sebentuk punggung hitam yang tertonggeng di balik semak itu. Bukanlah. Laung Ulung Sali seakan-akan kecewa. Apa dia? Laung Pak Tua Mahat lalu cepat-cepat menerpa mendapatkan Ulung Sali dan Saban Kemeh. Bukannya Kijang, tapi babi hutan. Keluh Ulung Sali yang masih menyuluh ke arah tubuh babi hutan yang terkinjal-kinjal kaki di sebalik semak itu. Terdiam Pak Tua Mahat sebaik saja melihat tubuh babi hutan yang tertongging di celah semak itu. Kaki babi hutan itu masih lagi terkinjal-kinjal lemah. Dia masih tidak mati sekalipun peluru senapan patah telah menyinggahi tepat di sasarannya. Rengekannya yang terputus-putus itu menandakan nyawanya masih bercerai dengan badannya. Kemudian Pak Tua Mahat tersenyum sambil mengerling ke arah tubuh babi hutan yang masih tergolek itu. Kita ni kena perdaya lah, Sali. Ujarnya seolah-olah menyindir. Kalau dia nak tunjuk jantan, kita pun boleh tunjuk jantan juga. Gerutu Ulung Sali pula sambil menggetakkan bibir bagaikan bersedia menyambut cabaran dari sesiapa pun jua. Tak apa. Ni, kau tengokkan Saban. Beritahu Pak Tua Mahat yang meminta Ulung Sali melindungi menantunya dari gangguan yang sedang mengancam mereka itu.
Dia memang tahu Ulung Sali juga mampu bertindak, tetapi biarlah kebolehan Ulung Sali itu digunakan untuk melindungi sahabat kemeh yang tidak tahu apa-apa mengenai permainan puaka hutan itu. Manalah tahu sahabat kemeh pula yang akan menjadi sasaran sekiranya Ulung Sali tidak melindunginya. Kau tengokkan saban ya. Ulang Pak Tua Mahat sambil membuka ikatan kain hitam yang terikat di kepalanya. Biar aku tengok permainan dia dulu. Katanya sambil memegang kain hitam yang sepanjang 2 hasta itu di tangan kirinya. Ulung Sali mengangguk. Ni, duduk kat bawah kangkang aku ni saban. Kata Ulung Sali sambil menggamit saban kemeh. Saban kemeh tidak membantah. Dia terus duduk di bawah kangkang Ulung Sali dengan tidak bercakap sepatah pun. Memang dia sudah menduga ancaman tersebut. Sebab itulah dia mematuhi apa sahaja yang disuruh oleh bapa mertuanya ataupun Ulung Sali. Saban kemeh kemudiannya melihat bapa mertuanya berjalan berhampiran dengan semak di tempat tubuh babi hutan itu tergolek selepas ditembak. Babi hutan yang ditembaknya itu masih belum mati kerana kakinya masih terkinjal-kinjal menendang angin. Rengekannya juga masih kedengaran merintih-rintih di dalam kelangsingan bunyi ngiang-ngiang dari segenap penjuru itu. Bangun kau! Bentak Pak Tua Mahat sambil memukul punggung babi hutan itu dengan kain hitam di tangan kirinya. Tiba-tiba sahaja, babi hutan itu bergerak bangun daripada celah-celah semak itu. Tetapi sebaik sahaja mengangkatkan kepala sambil memusingkan badan, kelihatan bukan tubuh babi hutan yang tergolek tadi yang berdiri tegak. Sebaliknya, saban kemeh nampak tubuh seorang lelaki tua yang bongkok berlipat yang kelihatan tersengih-sengih sambil berpaut pada anak-anak kayu. Dia menepis-nepis sampah sarat yang terlekat pada seluar dan bajunya yang sepasang hitam itu. Ha, tahu pun kau nak tunjuk diri kau yang sebenarnya. Ejek Pak Tua Mahat. Dah orang tak bagi, kenapa yang Tok Pawang degil juga ndak? Sahut lelaki tua bongkok itu bersuara keras. Kenapa yang nak memandai-mandai dengan aku? Jerkah Pak Tua Mahat lantas melompat tinggi menyepak dagu lelaki tua itu. Sekaligus pula lelaki tua itu terpelanting jatuh ke atas tanah. Hak kita punya sukalah. Orang tua itu membentak marah sambil menyapu-nyapu dagunya bekas disinggahi tapak kaki Pak Tua Mahat itu. Awak janganlah berdalih. Tiba-tiba Ulung Sali pula mencelah. Tak ada siapa pun yang berhak dekat hutan ni. Semuanya kepunyaan Allah. Katanya lagi lantas membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Tersengih-sengih sahaja lelaki tua bertubuh lipat itu. Maafkan saya ulang balik. Tersengih-sengih sahaja lelaki tua tubuh berlipat itu. Tak ada budi bahasa langsung kawan awak tutup pawang. Dengan setan apa gunanya budi bahasa? Jerkah Ulung Sali keras. Dia terus membacakan ayatul kursi sebanyak 33 kali sambil tidak bergerak dari tempatnya berdiri tegak. Ketika ini lelaki tua itu menggigil seperti pohon aur yang sedang ditiup angin kencang. Selepas itu, dia bertempik kuat lantas mahu menerkam ke arah Ulung Sali. Tetapi cepat-cepat pula disiku rusuknya oleh Pak Tua Mahat. Lelaki tua itu melayang ke udara dan berlegar-legar mahu mengancam Pak Tua Mahat. Bagaimanapun, dia tidak berani mahu mendekati Pak Tua Mahat. Pencuri awak semua ni. Jerkah lelaki tua itu marah. Kau tu jembalang yang menjadi pencuri. Sahut Pak Tua Mahat lantas mengentakkan tapak kakinya ke tanah. Sewaktu lelaki tua itu berlega-lega di udara, angin pun mula bertiup kencang. Hutannya lengang. Di dalam kegelapan malam itu bagaikan dilanda ribut dari segenap penjuru. Pokok-pokok kayu pun meliuk-liuk menampan terjahan angin. Deru kencang angin tersebut menenggelamkan bunyi ngiang-ngiang yang melangsing memanjang di bawah gaung itu. Hanya deru ribut kencang sahaja yang kedengaran memukul pokok-pokok kayu di situ. Saban kemeh gementar juga sekiranya pokok-pokok besar itu tumbang jongkang kalang menimpa mereka. Dia tahu angin ribut yang muncul secara mendadak itu memang berpunca dari puaka hutan yang sedang mengganggu mereka itu. Apalagi kemarahannya semakin memuncak apabila Ulung Sali pula mencabarnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran.
Di dalam ribut kencang itu, Ulung Sali berdiri dengan tidak bergerak-gerak. Matanya terpejam tapi hanya mulutnya sahaja yang terkumat kamit. Tetapi ribut itu tidak juga reda dengan memukul pokok-pokok besar hingga meliuk-liuk. Melihat ribut itu tidak juga berhenti, lantas Ulung Sali pun melaungkan azan beralun-alun di dalam tengah kegelapan malam itu. Gema suaranya yang lantang itu menyebabkan ribut itu mulai reda secara perlahan-lahan. Melihatkan ribut mulai berhenti, Pak Tua Mahat pun membongkok lalu menggenggam sekepal tanah. Diramas-ramasnya tanah tersebut, kemudian ditiupkan ke arah lelaki tua yang berlegar-legar di awangan itu. Sekaligus pula lelaki tua itu jatuh berdebab ke tanah. Punggungnya terhenyak menyebabkan dia mengeliat-liat kesakitan. "Balikkan semula kijang aku," bentak Pak Tua Mahat. "Mana ada kijang?" sahut lelaki tua itu sambil tersengih-sengih. "Yang kau tembak tadi babi hutan," katanya semacam mengejek Pak Tua Mahat. "Kau takkan menang," kata Pak Tua Mahat seakan memberi amaran. "Kalau kau nak tunjuk keras kepala, cepatlah mari," bentak Pak Tua Mahat lagi keras mencabar lelaki tua bongkok berlipat itu. Dengan tidak disangka-sangka, lelaki tua itu menerkam ke arah Pak Tua Mahat. Secepat kilat pula Pak Tua Mahat mengelak daripada hinggakan lelaki tua itu terbabas. "Jaga saban tu, Sali. Dia niat salah nampaknya ni. Jaga, jangan geruhnya berpindah pula pada saban." Pak Tua Mahat mengingatkan Ulung Sali supaya bertahan saja di situ. Kemudian Pak Tua Mahat membawa lelaki tua itu ke bawah pokok tempat mereka menunggu denai sebelumnya tadi. Beberapa kali lelaki tua itu cuba menerkam ke arah Pak Tua Mahat, tetapi dengan mudah saja Pak Tua Mahat mengelaknya. Hinggalah suatu ketika lelaki tua itu menerkam dari arah atas lalu tersembam pada pokok kayu tersebut. Saban Kemen nampak tangan lelaki tua itu terlekat pada pokok berkenaan dan tidak dapat melepaskan cengkamannya yang tertusuk pada pokok tersebut. Sekaligus pula Pak Tua Mahat mencabutkan semula anak kayu yang dicancangnya ke tanah tadi, lalu ditaupkan semula kangkangnya. "Aku dah cakap, kau takkan menang," ujar Pak Tua Mahat seakan-akan menyindir sambil memerhatikan sahaja lelaki tua itu terkial-kial akibat cengkamannya melekat pada pokok kayu besar itu. Selepas itu, dia memancangkan semula anak-anak kayu tersebut di sekeliling semak tempat babi hutan yang terbaring selepas ditembak tadi. Kesan-kesan darah masih lagi berbekas pada daun-daun kayu di sekitar semak. Pak Tua Mahat lalu mengambil kain hitam bilik kepalanya dan dikibaskan sampai 7 kali di kawasan yang dipancangnya anak kayu itu. Barulah nampak pada saban kemeh, di sebalik semak itu berubah sedikit demi sedikit punggung binatang yang tertonggeng itu dari hitam kepada perang kemerahan. "Cukuplah tu, Sali." Pak Tua Mahat berpaling lalu menggamit Ulung Sali. "Sembelihlah binatang ni," katanya sambil menghunus parang lalu dihulurkan kepada Ulung Sali. Cepat-cepat Ulung Sali menerpa bersama dengan saman kemeh. Ternyatalah kijang yang terbaring di sebalik semak masih mengeletek-ngeletek menahan kesakitan. Setelah siap disembelih, Pak Tua Mahat terus mengajak Ulung Sali dan Saban balik. Teringin juga Saban Kemeh mahu menyuluh ke arah pokok kayu tempat lelaki tua tadi terlekat, tetapi dia merasa takut pula. Tetapi dari dalam kegelapan itu dia tidak nampak apa-apa pun pada pokok tersebut selain daripada kehitaman yang menyeramkan pandangannya. Pak Tua Mahat pula tidak berkata apa-apa selepas peristiwa itu sampailah balik ke rumah Ulung Sali.